Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube Ikazlan channel. And today I want to share a simple dessert recipe which is we call caramel pudding. And then I want to put some cakap bahasa Melayu je lah. Cakap bahasa Inggeris ni lambat sikit. Okey, seterusnya saya terus tunjukkan bahan-bahannya. Saya nak buat gula hangus dulu. Perlukan gula pasir dan juga air. Dua bahan saja untuk bahagian yang pertama. Buat puding caramel ni sebenarnya kali pertama saya nak buat dessert bagai ni sebab saya tak pandai sangat buat dessert ni. Ini pun kakak Ipa yang bagi resepi. Dia buat dia memang hebat lah buat dessert ni. Macam-macam jenis dia buat, semua jadi. Jadi saya nak cubalah masak ni dengan api kecil sebab tak nak hangus terus tau. Dia akan berbuih macam ni sebab dia gula dengan air tu akan pekat. Macam ni dia pekat, likat, berbuih ni macam biasalah. Tapi sebenarnya saya buat kali ni first time saya buat ni, sebenarnya dia terlebih masak. Jadi dia tak pahit tapi still okey je. Lepas beberapa minit tu kacau dia jadi macam ni. Inilah nama dia caramel. Jadi time macam ni, kuning cair macam ni, korang dah boleh tutup api tau sebenarnya. Tapi saya buat terlebih panas. Jadi dia jadi macam untuk buat kek gula hangus pula. Tapi rasa dia okey je. Kalau korang tengok macam ni, sebenarnya dah berasap macam ni, dia dah likat tau. Dah boleh tutup api. Macam yang korang nampak, gula saya ni dia terlebih masak tau. Tapi dia tak pahit. Dia macam sesuai buat kek gula hangus pula. Tapi saya tetap teruskan je buat puding caramel ni. Terus tuangkan panas-panas tu, tuangkan dekat dalam loyang. Lepas tu ratakan dekat permukaan bawah loyang tu. Lain kali saya nak buat loyang ni, saya kena yang pakai kecil sikit. Sebab sukatan ni sebenarnya kena loyang yang saiz apa ya. Saya kecil sikit lah daripada yang ni. Jadi kita biarkan dekat loyang ni rata. Kemudian biarkan dia sejuk dulu. Next kita nak buat bahagian yang kedua. Saya nak masukkan susu pekat. 3 bahan untuk bahagian yang kedua. Susu pekat, air dan juga susu cair. Korang boleh tengok bawah lah, description saya tuliskan bahan-bahan dia dan cara. Ni saya buat sukatan untuk loyang. Kalau korang buat buat dalam bekas kecil-kecil, dia lain sikit tau. Dia perlukan lebih caramel, gula caramel tu. Okey, saya dah masukkan susu pekat 3/4 cawan, air setengah cawan dan juga susu cair 1 tin. 3 bahan saja, senang, mudah, boleh dapat kat mana-mana, pasar raya ataupun market-market dekat dengan rumah korang. Bila dah gaul macam ni, saya tengok macam nak buat koktail pula kan. Tinggal letak ais, letak sumi, letak buah campuran, dah jadi koktail. Untuk bahagian yang ketiga, perlukan telur 5 biji. Telur grade A tau. Kalau korang guna telur grade B pun boleh, tapi kena lebihkan lah dalam 6 biji. Okey, telur ni telur baru tau. Untuk buat dessert ataupun kek, kalau kita guna bahan baru ataupun bahan yang segar, jadi hasilnya pun cantik. Lepas tu pecahkan dalam mangkuk. Kita tengoklah jangan ada yang rosak pula kan. 5 biji, saya gunakan 5 biji telur grade A. Dan bahan yang kedua, telur dan juga saya nak masukkan esen vanila. Esen vanila ni sebagai macam pewangi lah. Dia bau dia sedap lah kan. Kena letak dalam sudu teh. 1 sudu teh kecil je. Kemudian kita tak gunakan mixer, gunakan tangan saja. Pukul-pukul manja. Pukul-pukul dia. Jangan sampai dia nangis pula tau. Saya pertama kali buat ni sedikit kekok lah sebab saya follow resepi kan. Jadi kakak ipar saya buat dalam sukatan gram dan juga ml. Tapi saya ubah kepada sukatan cawan. Jadi korang boleh follow lah kalau nak buat. Okey, ini bahagian telur dengan esen vanila tadi dah siap. Dan juga creamer, susu pekat, susu cair dan juga air tadi. Saya nak satukan dengan tapis. Tapis dulu telur ni sebab tak nak dia macam berserat dan bagi telur tu lebih licin, gebu dan dia lebih cantik lah.
Dia tak ada macam kalau telur ada serat-serat tu kan. Kita tak nak macam tu. Kita bagi dia lebih licin. Kita tapiskan dan masuk ke dalam adunan susu tadi. Dan last sekali, bila dah bersatu, dah bergabung, kita kacau lagi. Kita kacau slow-slow biar bancuhan telur dengan bancuhan susu tadi rata lah. Bila dah siap ni, kita beralih kepada loyang tadi. Loyang yang kita isikan karamel yang dah keras. Kita biarkan tadi kan dia dah jadi keras. Kemudian tuangkan bancuhan yang dah siap tadi, bancuhan telur dan juga susu tadi. Sebenarnya saya tersalah loyang ni. Perlukan loyang yang lebih kecil. Kita nak bagi puding ni dia tinggi. Bila dia kecil, dia akan tinggilah. Untuk tutupkan dengan aluminium foil untuk kukus. Untuk kukus ni perlukan masa 30 minit. Kalau guna bekas kecil-kecil 20 minit dah masak dah. Seterusnya saya nak kukus. Saya gunakan periuk kukus Legend mak mutu saya. Macam ni kan, walaupun dia dah macam kemek-kemek, dah goyang-goyang sikit, tak apa, dia masih boleh digunakan lagi. Saya perlukan bantuan suami saya lah, sebab ukur ni dah panas. Masukkan dalam tu. Kemudian tak perlukan penutup tu, tak perlukan ikat dengan kain, tak payah, sebab dah guna aluminium foil. Kita tutup dan biarkan dia masak selama 30 minit. Ting ting ting, selepas 30 minit, tada! Panas ni. Saya dah tutup api. Tengok ada air bertakung kan atas tu. Tak apa, saya nak tengok dulu sama ada puding saya ni dah masak ke belum. Saya nak cek dulu. Kalau dia lekat dekat garfu ni, maksudnya dia belum masak. Dah masak lah. Dah masak saya punya puding ni. Alhamdulillah, tengok okey je, cantik kan. Tapi rasa tak tahu lagi. Okey, buka semua penutup dia semua. Kita akan sejukkan bagi dia suam-suam. Kemudian kena masukkan dalam peti ais. Tak boleh nak makan terus, belum jadi lagi. Saya buat ni malam, jadi esok pagi saya akan tengok hasilnya. Nampaknya lapisan yang kedua ni cantik, baik punya. Alhamdulillah. Okey, kita biarkan sekejap. Nanti kejap lagi nak tidur tu, saya akan masukkan dalam peti ais. Senang je rupanya buat puding karamel ni. Selama hidup saya tak pernah buat. Suami saya suka kan, jadi kita cubalah. Kok jadi. Apabila dah pagi, ini esok paginya gigih pagi-pagi dah. Kita dah tengok, tak sabar nak tengok hasilnya. Sejuk ni. Lepas tu kita akan longkahkan bahagian keliling loyang tu lah. Kita nak longgarkan bahagian tepi-tepi tu semua, sebab kalau kita paksa nanti dia akan pecah lah kan. Tak cantik puding karamel kita nanti. First time ni nervous nak tengok hasilnya. Okey, kita akan terbalikkan dekat bekas yang besar lah. Agak-agak ruang dia macam cukup. Okey, 1, 2, 3. Apa jadi? Dia lekat ke tak lekat? Kita tengok karamel dia dah pencair lah. Tak ada apa-apa. Korang tengok. Jadi ke tak ni? Itu yang saya cakap tadi. Kena loyang yang lebih kecil sikit sebab nak bagi dia tinggi. Tapi tak apa, itu tak jadi masalah. Okey, karamel saya ni macam dia pekat sikit, tapi saya dah rasa dia cuma ada pahit dekat lidah je, tapi dia tak kekal kat mulut. Masih okey. Kita potong, tengok sama ada pecah ke tak kita punya puding ni. Tak sabar, takut pula tengok, takut dia pecah. Alhamdulillah, dia bagi kerjasama Dia bagi kerjasama. Pada saya macam ni dah puas hati lah. Tapi kena belajar lagi lah buat dia punya karamel tu. Kita kurangkan masa untuk masak dia tu. Gula karamel ni walaupun dia macam pahit-pahit sikit-sikit, dia tak pahit tau. Dia atas angin je. Dia tipis-tipis je. Sedap tau. Tak sampai 1 hari dah habis dah. Maksudnya saya kena buat lagi lah. Tingkatkan cara belajar lagi untuk buat puding karamel ni. Untuk suami saya, dia memang suka lah benda ni. Kalau beli tu dekat pasar raya, dekat bakery ke apa kan, sepotong dah RM6. Tapi tengok bahan dia memanglah mahal kan. Jadi inilah hasilnya puding karamel saya. Kira lulus ke tak ni? Korang jangan lupa untuk cuba juga. Bye. Assalamualaikum.